Ya, baiklah, tanpa buang masa lagi, marilah kita menjemput panel yang saya sebutkan sebentar tadi akan bersama-sama dengan kita dalam perkongsian atau yang tajuknya pada kali ini, peristiwa ganjil tapi benar. Kita persilakan kepada Ustaz Zaki Mastuki. Assalamualaikum. Allah SWT. Sihat-sihat nah. Alhamdulillah. Inilah dia sosok tubuh yang dimaksudkan. Ustaz Zaki secara ringkasnya merupakan seorang guru, seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Bukit Badung. Sekolah Kebangsaan Bukit Badung. Bukit Badung ni di mana? Iaitu di Ijuk, Selangor. Jadi insya-Allah untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan perkongsian daripada Ustaz Zaki berkaitan tentang peristiwa ganjil tapi benar. Walau ianya ganjil, ianya pelik, tetapi ianya benar-benar berlaku dan ianya sememangnya menjadi satu keimanan kita dan meyakini bahawa peristiwa ini berlaku merupakan salah satu daripada lambang keimanan seseorang. Jadi tanpa buang masa lagi, kita akan bagi peluang kepada Ustaz Zaki untuk nak berkongsi tentang peristiwa yang dimaksudkan, iaitulah Isra' wal Mi'raj. Tapi dalam masa yang sama nanti sahabat kita di ruangan komen, kita akan raikan nanti insya-Allah ya. Bagi anda yang nak tanyakan soalan, boleh tinggalkan soalan dekat ruangan komen dan kita akan raikanlah sedikit mana yang sempat nanti insya-Allah. Untuk itu kita persilakan Ustaz Zaki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada kekanda saya, Ustaz Ilyas bin Ismail, kerana menjemput saya dalam live kuliah duha pada hari ini. Sebenarnya saya ni bukanlah orang yang layak untuk bercerita tentang Isra' dan Mi'raj ini. Ustaz Ilyas ni dah banyak pengalaman dah. Tawaduk sangat. Allah. Jadi ni sekadar orang kata apa? Sekadar perkongsian sajalah mana pada pagi ni. Untuk kita sama-sama menimba ilmu, kita menambah lagi ilmu yang sedia ada yang kita tahu tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi seperti mana yang kita tahu, hari ini kita telah masuk dalam bulan Sya'ban, di mana di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum itu kita telah sahaja selesai melalui satu bulan yang dinamakan bulan Rajab. Dan dalam bulan Rajab ni ada satu malam di mana Rasulullah SAW pernah melalui satu peristiwa yang aneh tetapi benar. Yang kita namakan malam ganjil tadi tu kan. Dan itulah yang dinamakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi yang paling besar sekali ialah apa? Pendengar-pendengar sekian, ialah mukjizat Al-Quran. Sehingga ke hari ini kita masih lagi membaca Al-Quran. Dan itu di antara salah satu mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang kedua yang paling besar sekali ialah itulah dia yang dinamakan Isra' dan Mi'raj. Seperti mana yang kita tahu, Isra' ni adalah satu mukjizat dan Mi'raj tu juga adalah satu mukjizat. Maknanya Rasulullah telah melalui dua mukjizat di dalam satu malam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Bagi apa? Bagi menunjukkan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Ya, jadi kita semua sudah maklumlah kan apa yang Rasulullah telah lakukan di malam Isra itu. Iaitu Nabi telah melalui 5 tempat, ya. Di antaranya Masjidil Haram, kemudian Madinah, kemudian Bukit Tulsina, kemudian Baitul Laham, dan yang terakhirnya di Masjidil Aqsa. Kenapa 5 tempat itu, tuan-tuan? Itulah yang dinamakan satu kata petanda bahawa keesokan harinya kita semua akan diwajibkan untuk melakukan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Nah, itu dia rahsianya, kan. Kemudian Rasulullah bila sampai saja di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah solat 2 rakaat bersama-sama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kesemua nabi dan rasul bersolat di belakang nabi. Itu maksudnya ialah Nabi Muhammad ni ialah penghulu segala nabi. Jadi kita beruntunglah, kan. Kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi di-mi'rajkan, iaitu daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semua sudah tahulah, kan. Jadi apa rahsianya daripada perjalanan Nabi melakukan perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu, di mana Nabi telah dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu seperti yang kita dengar. Yang pertama iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam ni ialah bapa segala manusia yang ada di dunia ni. Ketika Nabi berjumpa di langit yang pertama, Nabi telah memberi salam kepada Nabi Adam dengan ucapan Assalamualaikum. Apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Waalaikumsalam. Marhaban ya ibni salih wan nabi salih. Yang bermaksud selamat datang kepada anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Itu adalah satu penghargaan, tuan-tuan. Penghargaan kepada nabi kita. Selepas nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian yang berat. Di antaranya nabi telah diusir daripada kota Mekah. Kemudian nabi pergi ke Taif dengan harapan bahawa di sana terdapat manusia ataupun penduduk yang ingin menerima dakwah Nabi. Tetapi apa yang berlaku? Nabi telah dibaling batu, dihina dan diusir daripada kota Taif. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusanku padamu, kan? Bahawa aku lemah. Kemudian Nabi pun berkata, jikalau engkau redha, aku akan teruskan, maka tiadalah harapanku, kan? Maknanya penduduk dunia sendiri pun, penduduk kota Mekah sendiri pun tak suka dengan Nabi. Tapi dengan izin Allah SWT, Allah SWT telah mengizinkan Nabi untuk naik melakukan Isra' dan Mi'raj, dan dilihat di sana semua penduduk langit menyambut ketibaan Nabi SAW. Itu menunjukkan bahawa kalau kita di dunia ni orang tak suka pada kita, belum tentu lagi penduduk langit benci pada kita. Kita kena selalu muhasabah lah, kan. Kalau kita tengok penduduk dunia ni semua suka pada kita, tapi penduduk langit tak ada yang suka pada kita, mana itu adalah satu musibah bagi kita, kan. Itulah di antara rahsia-rahsia yang berlaku semasa Nabi di Isra' dan Mi'rajkan, ya. Kemudian Nabi berjalan lagi di langit yang kedua. Nabi telah berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi naik langit yang ketiga. Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi berjumpa di langit yang keempat dengan Nabi Harun. Dan di langit yang kelima, Nabi telah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ramai orang tak kenal siapa Nabi
Nabi boleh jumpa Nabi Idris ni di langit yang kelima ni kerana apa? Kerana sifat kesolehan yang ada pada Nabi Idris AS. Diberitakan dalam satu riwayat, ibadah Nabi Idris ni menyamai ibadah seluruh penduduk yang ada di bumi ni. Mana hebatnya Nabi Idris ni. Tapi kita jarang dengar Ustaz kita tentang Nabi Idris ni. Kemudian Nabi menaiki langit yang keenam dan Nabi telah berjumpa dengan Nabi Musa AS. Jadi bila Nabi berjumpa dengan Nabi Musa ni, ada satu dialog di antara di antara baginda Rasulullah dengan Nabi Musa. Iaitu Nabi Musa sebelum Nabi naik untuk meninggalkan langit yang keenam tu, Nabi Musa telah menjerit ataupun berteriak kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beruntunglah engkau dan umat-umat engkau. Kerana apa? Kerana umatmu lebih banyak yang masuk syurga daripada umatku." Jadi itulah kita beruntung sekali lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi telah berjumpa dengan Khalilullah, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi melihat di langit yang ketujuh itu, Nabi Ibrahim sedang duduk berehat di satu tiang di Baitul Ma'mur, ya. Di antara tempat yang paling cantik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi naik di Sidratul Muntaha, dan di situlah Nabi telah mendapat satu perintah, iaitu menunaikan solat 50 waktu. Kita semua sudah maklumlah bagaimanakah Nabi mendapat perintah itu. Nabi pun tak ada banyak tanya, Nabi pun turun berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa pun tanya, "Apakah perintah Allah kepada engkau?" Allah telah perintahkan aku untuk solat 50 waktu. Nabi Musa kata apa? "Kau naik lagi sekali." Sebab apa? Sebab tak mungkin umat engkau dapat melakukannya. Nabi tak ada apa, Nabi soleh. Tidak membantah walaupun sedikit pun. Tetapi kita umat Nabi Muhammad mungkin rasa susah sikit lah. Dan Nabi pun berulang alik sehinggalah Nabi dapat kurangkan sehingga 5 waktu solat. Jadi sesiapa yang menunaikan solat 5 waktu sehari semalam bersamaan dengan dia melakukan solat 50 waktu. Jadi alhamdulillah. Kenapa Allah bagi kita 50 waktu pada mulanya? Supaya kita bersyukur, kita dapat kurangkan jadi 5 waktu solat. Itulah di antara rahsia-rahsia lah tentang Isra' dan Mi'raj ni. Dan rahsia yang paling besar sekali yang saya faham lah, yang saya dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni ialah kita harus sentiasa bersyukur di atas segala nikmat Allah SWT pada kita. Itu nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah saja insya-Allah atas fokus yang saya pada hari ini. Tak puas. Jadi saya serahkanlah kepada Ustaz Ilyas untuk memberikan penerangan yang lebih jelas lagi lah tentang Isra' dan Mi'raj ini. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustaz Zaki yang telah memberikan kita pencerahan dan juga penghayatan kepada perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, tak habis lagi ni. Ada lagi sikit lagi kita nak minta Ustaz Zaki nanti ulas sikit mungkin di hujung nanti ni. Dan sebagai tambahan juga untuk tambahan yang mungkin ada di kalangan kita yang mungkin pernah dengar tapi sekadar maklumat tambahan kita bersama, iaitu Isra' wal Mi'raj juga di mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebutkan kepada baginda Nabi kita akan beberapa perkara, iaitu antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wahai Muhammad, aku kurniakan kepada engkau dan umat engkau 7 ayat yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelummu." Maksudnya umat-umat sebelummu tak pernah mendapat 7 ayat tersebut. Dan 7 ayat yang dimaksudkan itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Umat-umat Nabi-Nabi dulu tak ada 7 ayat tersebut atau surah Al-Fatihah, ataupun juga disebut sebagai Sab'ul Masani atau 7 ayat yang berulang-ulang.
Jadi kita patut rasa bertuah. Kita diistilahkan, dianugerahkan dengan 7 ayat surah Al-Fatihah yang menjadi amalan kita sampai ke hari ini. Juga Allah Ta'ala sebut pada malam tersebut. Dan selain daripada itu, Allah Ta'ala juga berfirman ataupun Allah Ta'ala menyebutkan pada Nabi kita bahawa aku kurniakan kepadamu dan umatmu ayat-ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Yang mana ayat tersebut sangatlah bagus dibaca sebelum tidur. Ya. Berkaitan dengan percaya tak percaya ni sebenarnya ini ada ujian Allah Nabi yang bersama-sama Nabi daripada Nabi kecil sampai Nabi besar. Ketika akhir hidupnya, Nabi minta tolong dengan dia. Wahai bapa saudaraku, kau ucapkanlah 2 kalimah syahadah. Nabi nak tolong ni. Tapi Abi Talib tak dapat nak sempurnakan ucapan 2 kalimah syahadah tu. Walaupun dia tahu kebenaran kata-kata Nabi tu. Nabi ni bersifat Al-Amin. Nabi ni jujur. Nabi tak pernah menipu. Bila Nabi minta je satu benda tu, di akhir ayat Abi Talib tu, Abi Talib tak dapat nak tunaikan. Itu menunjukkan bahawa hidayah ni bukan milik manusia. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh nak bagi hidayah kepada bapa saudaranya. Apatah lagi kita. Itu adalah daripada Allah SWT. Allah yang memilih. Jadi kita kena bersyukur pada hari ini kita dilahirkan menjadi orang Islam. Kita hidup sebagai orang Islam dan mudah-mudahan mati kita pun mati dalam keadaan Islam. Jadi mudah-mudahan dapat menjawablah kan apa yang dipertanyakan oleh ustaz tadi. Maknanya orang beriman itu pada ketika itu ialah pilihan Allah SWT. Yang tak beriman tu pun pilihan Allah SWT. Jadi Allah nak ujilah penduduk Kota Mekah pada ketika dan pada akhirnya selepas peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dan bila Nabi hijrah ke Madinah, barulah ramai daripada penduduk Kota Mekah yang masuk Islam. Di akhirnya, alhamdulillah. Jadi maknanya perjuangan Nabi tu bukan sia-sia lah. 23 tahun Nabi dakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, akhirnya barulah Allah nampakkan hasilnya tu. Jadi di pertengahannya tu Rasulullah dah mula give up dah sebenarnya. Selepas kematian 2 orang penting, iaitu Abi Talib dan Sayyidatina Khadijah. Jadi bagi nak menggembirakan hati Nabi, Allah telah hadiahkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itulah jadi sedikit apa yang saya faham lah tentang peristiwa Isra Mi'raj ni, insyaAllah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kata kunci dia yang paling penting yang telah disebutkan Ustaz Zaki tadi adalah hidayah milik Allah, dakwah milik kita ataupun dakwah tanggungjawab kita. Kita disuruh buat usaha dakwah, usaha dakwah. Usaha dakwah ni perlu senantiasa diteruskan dan kita juga merupakan mata rantai kepada perjuangan dakwah Nabi SAW. Soal orang nak percaya, tak nak percaya, tak percaya, terima, tak terima itu serah pada Allah Ta'ala. Kita hanya usaha saja. Sebab tu ada setengah orang dia kata apa? Saya dah puas dah menasihat dah. Menasihat kawan saya lah, menasihat keluarga saya. Tak nak berubah juga, tak nak mayang, tak nak juga. Jadi buat macam mana? Kan? Kita hanya boleh berusaha saja. Kita boleh ikhtiar, kita boleh nasihatkan isteri kita ke pasangan kita ke saja. Tapi selebihnya dialah. Dia nak ajak mandi sungai ke, dia nak mandi dekat swimming pool ke apa kan. Itu atas dia. Kita cadang saja. Dia ya. Macam lari tajuk. Kan? Jadi terima kasih kepada semua yang menonton sampai ke saat ini. Kita ada Erin Rin, Haji Bujang Sadun, Rahmah Ismail, Ita Darus, Sarimah Diman, Hidayah Rahman, kita ada Nasrah Nas, Nur Hashifah, ramai ni yang bersama-sama dengan kita ni, Ramlah Zul, Zanariah Zainal, Kimisu, ramai. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi untuk itu saya kira mungkin sampai di penghujungnya ini, kita nak minta sekali lagi Ustaz Zaki boleh bagi satu bentuk kesimpulan, yang mana kesimpulan ini boleh sikit sebanyak melonjak semangat kita sebagai satu booster.
sebagai satu booster iman. Booster iman untuk kita ini agar kita jadi lebih bersemangat. Kan kita bersemangat maknanya untuk menempuh musim wabak dengan macam-macam ujian fitnah akhir zaman ini, tapi Isra Mi'raj mampu untuk menjana semangat kembali kita untuk terus berhadapan walau apa jua musibah melanda sekalipun. Mengenangkan Isra Mi'raj, hati kita kembali bersemangat. Kesimpulan daripada Ustaz Zaki. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz. Saya sebenarnya segan berada di sebelah Ustaz ni. Allah. Saya ni Ustaz biasa saja kan. Allah. Jadi bila Ustaz minta tolong saya beri kesimpulan tu. Jadi saya dapat satu kesimpulan lah kan. Di antara kesimpulan yang boleh kita dapat, yang kita kena pegang betul-betul, iaitu masa Nabi balik daripada Isra Mi'raj ni, Nabi asalnya sedih kematian bapa saudara dan isterinya. Bila balik tu Nabi dah tak sedih dah. Nabi jadi tak bercakap. Nabi senyap je sepanjang hari. Kenapa? Nabi tak percaya bahawa apa yang dilihatnya sewaktu Nabi melakukan Isra dan Mi'raj tu, Nabi nampak berbagai-bagai perkara ni. Dan perkara itu rupanya benar berlaku. Di antaranya, Nabi nampak ada satu perempuan tua memakai perhiasan. Kemudian Jibril pun bagi tahu bahawa itu adalah dunia. Gambaran dunia dan perhiasannya. Jadi kita pada hari ini kita terlalu mengejar dunia. Kita mengejar 3 benda ni. Biasalah. Iaitu harta, tahta, wanita. 3 benda ni manusia suka kejar. Sehinggalah sampai ke akhir hayatnya pun kalau boleh nak kejar lagi dunia ni. Kan? Dalam satu hadis kata, kalau manusia diberi 1 gunung emas, dia nampak ada dua gunung emas, dia nak kedua-duanya sekali. Itulah yang sifat manusia kan. Jadi Rasulullah nak ajar kita supaya kita sentiasa mengejar akhirat lebih daripada dunia. Kerana apa? Rasulullah telah diperlihatkan dengan berbagai-bagai peristiwa. Di antaranya Nabi nampak ada orang yang menghantukkan kepalanya ke batu. Itu ialah gambaran orang yang tidak menunaikan solat ataupun malas solat. Kan? Kita tengok hari ini ramai yang tak solat. Walaupun dia orang baik, rajin bersedekah, rajin tolong orang, tapi tak solat. Itu adalah satu peristiwa yang Nabi nampak lah. Lepas tu Nabi nampak ada orang yang mengunting lidah dan bibirnya. Itu adalah orang yang melakukan fitnah. Orang yang merasakan dirinya betul. Inilah gambaran-gambaran yang kita nampak pada hari ini. Jadi Rasulullah nak kita sedar supaya kita janganlah jadi seperti orang yang Nabi nampak dalam peristiwa itu. Kita kembalilah kepada Allah. Walaupun berbagai ujian yang kita terima ni, ini adalah hanya di dunia saja, kan? Satu hari di dunia bersamaan 1000 tahun di akhirat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Suara saya serak-serak sikit, suara tak sedar kan? Tak apa, serak Nash. Jadi itulah. Jadi semoga kita dapat iktibar lah daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, supaya kita lebih bersedia untuk tibanya bulan Ramadan tak lama lagi kan, di mana langit-langit akan dibuka bersempena dengan bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil peluang di bulan Ramadan yang akan bakal tiba tak lama lagi, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zaki. Ustaz Zaki merupakan seorang pendidik, guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Badung, Ijuk, Selangor, dan juga merupakan seorang pendakwah yang makin dikenali menerusi platform YouTube beliau, Zaki Aqsa Channel. Nanti boleh subscribe lah Zaki Aqsa Channel. Banyak yang beliau kongsikan pada platform YouTube beliau, banyak sekali yang boleh anda saksikan. Dan kelebihan Ustaz Zaki ni juga, dia merupakan ref. Dia ref bola ni. Maknanya dia pengadil bola yang begitu serba boleh
dalam dakwah boleh, dakwah sukan, dakwah di padang boleh belaka. Kan. Jadi terima kasih sekali kita ucapkan. Sekali lagi moga Allah Taala rahmati hidup dan diberikan rezeki yang berpanjangan. Amin. Okey, baiklah kawan-kawan semua, sebelum kita berakhir, mari kita berselawat bersama-sama untuk kita mengambil keberkatan atas perkongsian ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh pada pagi ni ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih semua sekali lagi. Moga ada rezeki kita jumpa lagi pada lain-lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.